pendengar dan sidang pendengar yang masih setia dalam forum kali ini. Sebenarnya sesungguhnya malam nisfu Sya'ban ini malam mulia yang kelebihannya banyak didatangkan daripada riwayat-riwayat hadis. Tetapi banyak ulama hadis mendhaifkan hadis-hadis yang tersebut. Tetapi sebagian ulama seperti Ibnu Hibban mensahihkan setengah hadis itu di dalam kitabnya As-Sahih. Jadi kita kena faham bahawa hadis yang dhaif ini sebenarnya telah sepakat muhaddisin, telah sepakat fuqaha dan ulama-ulama bahawasanya diboleh berhujah dan diberamalkan akan dia di dalam bab fadailil a'mal. Tidak jadi masalah. Dan berkata juga oleh Imam Ahmad Ibn Hanbal, begitu juga Sufyan Ats-Tsauri, begitu juga Sufyan bin Uyainah dan banyak ulama-ulama lain. Jadi kesimpulannya ialah di dalam beramal dengan hadis yang dhaif adalah amrun mujma'un alaih, satu perkara yang telah diijmu', dibolehkan di atasnya. Tidak harus kita rasa sangsi dan ragu-ragu. Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seharusnya lah kedatangan malam nisfu Sya'ban itu seharusnya kita raih dan kita banyakkan ibadah dengan berbagai-bagai ibadah kan akan dia. Tetapi dengan sebab kecetekan ilmu setengah pihak, akhir sekali dia menjadikan satu tempat pertikaian yang boleh mengelirukan mereka-mereka awam. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya bersalahan ulama Ahlu Syam pada sifat menghidupkan malam nisfu Sya'ban ini di atas dua qaul. Qaul yang pertama, waqtalafa ulama'u ahli Syam fi sifati ihya'iha ala qaulaini. Nak menjawab seperti apa yang ditanyakan oleh pengerusi tadi. Bersalahan ulama ahli Syam pada sifat menghidupkan malam nisfu Sya'ban ini atas dua perkataan. Dan nama petik kenyataan ini di dalam kitab yang dikarya oleh ulama besar Makkahul Mukarramah, Sayyid Muhammad bin Alawi bin Al-Abbas Al-Maliki Al-Hasani, ulama besar pada zamannya. Pertama, annahu yustahabbu ihya'uha jama'atan fil masjid. Sunnah kita menghidup akan dia secara berjemaah di masjid. Sunnah. Dan adalah kana Khalid bin Mi'dan dan Luqman bin Amir wa ghairuhuma, dan lain daripada kedua-dua ini, dan mereka ini termasuk daripada golongan tabi'in zaman Nabi, zaman sahabat. Bila orang belajar dengan sahabat, ni tabi'in, orang yang dekat dengan zaman sahabat, dah pun mengambil langkah menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Bahkan mereka itu menganjurkan secara berjamaah. Bukan setakat mereka itu menghidupkan di masjid dengan berbagai-bagai ibadat, bahkan yalbisuna fiha ahsana thiyabihim. Dia pakai comel-comel. Pakai comel-comel nah.
yatabakharuna, dia asapkan bau-bau ni, nak suruh jadi wangi masjid. Nak kerana mewangikan suasana itu disukai oleh malaikat. Janganlah pula kita duk berkepung malam tu penuh dengan asap rokok. Kalau asap kayu gaharu tak apa, dia kau bau sedap. Nyanyi duk perasak dengan bau rokok. Malaikat pun lari, moga malaikat busung. Jangan kita pergi duduk malam ni bersyabir dengan asap rokok tu. Jangan. Wa yaktahiluna, bahkan mereka itu bercelak nah. Wa yaqumuna fil masjidi, dan mereka itu berdiri di dalam masjid lailatahum, dan sepanjang malam. Sepanjang malam. Wa wafaqahum Ishaq bin Rawaiha, bahkan muafakat amalan tersebut oleh ulama besar Ishaq bin Rahuwaih, dan berkata bahawasanya fi qiyamiha fil masjid, dalam bab menghidupkan malam nisfu Sya'ban di dalam masjid ini, laisa dzalika bid'ah, bukan benda bid'ah pun. Jadi oleh demikian tuan-tuan, bila ada ulama hok duk stand up nombor 1, hok jamhur, hok terlebih zahir, bapa yang kita duk kutip hok gunda-gunda tu. Bapa duk kutip hok gunda-gunda tu. Tu seharusnya lah kita semakin menganjurkan orang supaya beramal ibadah pada malam yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita ada usik menjadikan orang kau takut nak buat amal. Sikit-sikit bid'ah, sikit-sikit bid'ah, sikit-sikit bid'ah, sikit-sikit Nabi tak buat. Ya tahu main mana Nabi tak buat? Dia yang hidup dengan Nabi. Tak juga pun. Jadi perkataan-perkataan beginilah yang menjadi liar hati orang yang tak faham. Akhir sekali hak malah dah, kau malah. Jadi bukan nak suruh orang kau rajin buat amal, tapi nak usir orang jauh daripada amal. Ini bukan cara asas agama kita, tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun doa, memanglah tidak ada riwayat satu hadis yang sapa kepada martabat sahih disuruh beribadah dengan cara yang khusus, baca doa yang khusus. Memang tidak ditemui hadis seperti mana buat ibadat tarawih khusus pada bulan Ramadan, semaya raya khusus pada hari raya. Tetapi banyak hadis-hadis yang menganjurkan kita beramal ibadah di dalamnya. Ada makna menyuruh secara umum di dalamnya. Yang penting kita banyakkan segala amal ibadah. Banyakkan semaya, segala semaya sunat, semaya rawatib, semaya hajat, semaya sunat wudu. Banyakkan medan ilmu, majlis ilmu. Banyakkan baca Quran, surah-surah pilihan. Nak baca Yasin, baca 3 kali kok, 13 kali kok, dah rajin 30 kali kok, dah rajin lagi 300 kali kok. Tak ada masalah. Selagi dia bernaung di bawah anjuran syarak, kerana asalnya benda tu digalak. Asal benda tu digalak dah. Dan doa tu sendiri tuan-tuan, doa ini doa masyhur mujarrab, seperti dibacakan oleh rakan panel yang kedua tadi. Nak ulas apa yang ditanya oleh pengerusi majlis. Doa ini riwayat daripada Ibnu Mas'ud, sahabat Nabi. Sahabat Nabi. Dan ada riwayat lain didatangkan doa ini daripada Ibnu Umar. Disebut oleh Ibnu Abi Syaibah dalam kitab Musannafnya. Dan doa ini juga disebut dalam kitab Ad-Doa oleh Ibnu Abi Dunya. Maknanya doa itu sendiri bukan kita pandai-pandai reka, bukan kita pandai-pandai buat. Sebenarnya dia datang daripada athar yang sahih. Dia datang daripada sahabat Nabi, bermakna
dia adalah merupakan amalan salafus salih daripada orang yang baik-baik, yang wajar kita contohi dan ikuti akan dia. Bahkan berkata dalam kitab Ad-Du'a oleh Ibnu Abi Dunya, tidak ada seorang yang membaca doa tersebut melainkan Allah Ta'ala akan memperluaskan hidupnya. Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada hadis mengatakan bahawa man ahya lailatan nisfi min Sya'ban, barang siapa yang menghidup malam nisfu Sya'ban, wa lailatal idaini, dan menghidup 2 malam hari raya, lam yamut qalbuhu yauma tamutul qulub, nescaya tidak mati hati dia di saat ketika yang akan mati segala hati. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah, hadis ni menganjurkan supaya kita menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Sebab itulah malam nisfu Sya'ban digelarkan Lailatul Hayah, malam hidup. Kita nak suruh jadi hati hidup, kena hidup malam yang Allah Ta'ala suruh hidup. Kerana kita akan berdepan dengan suasana yang boleh menyebabkan hati kita mati. Hati mati ni tuan-tuan, sebelum tuan mati, hati mati dulu. Ni orang takut. Lagu mana? Kita akan berdepan satu saat yang amat berat, yang amat dahsyat. Mana tuan-tuan? Seperti yang disebut oleh pengurusi majlis, hari yang seseorang itu bertemu Allah. Hari yang seseorang itu menghadapi sakaratul maut. Kerana sakaratul maut, dia tidak mari sore-sore dia bawa sakarat. Sakarat ni makna mabuk. Mabuk mati, azab sakit mati. Kerana roh telah sebati dengan jasad pah ke daging darah. Cuba bayar, nak cabut roh daripada jasad yang telah sebati, seperti nak siap kulit daripada kulit kita. Azab sakit mati, azab dahaga mati, azab lapar mati, azab huru-hara mati. Rusing tentang amal kita yang sedikit, dosa yang bertambun. Rusing terhadap masalah-masalah yang tak selesai. Dan rusing nak berdepan alam kubur. Dan yang paling dahsyat, nak berdepan dengan muka Malikul Maut yang amat menggerunkan. Dan di saat begitu, capo pula talqin syaitan akan mendatangi setiap anak Adam yang sedang nazak, mengajar talqin kubur. Suasana beginilah tuan-tuan menjadi hati orang yang nazak, nana, maru, tak tahu gapo. Maka sedangkan di saat begitu memerlukan hati yang sedar dan khabar yang hidup. Hanya hati yang sedar dan khabar yang hidup sahaja mampu berpegang dengan iman dan Islam pada ketika itu, dan roh cabut dengan kalimah La ilaha illallah. Hati hidup sahaja boleh duduk situ. Sebab itulah tuan-tuan, di saat orang yang sedang nazak, disuruh orang hidup mengajar talqin orang yang sedang nazak. Kenapa? Kerana orang yang sedang nazak ini dia berepah pula dengan berat dan susah dan berbagai lagi bebanan yang perik, sehingga dia tak tahu nak kata gapo, tak tahu nak duduk lagu mana, tak tahu nak buat lagu mana. Sebab itulah disuruh orang hidup mengajar La ilaha illallah. Ni dia tuan-tuan. Inilah yang menjadi hati-hati mati. Jadi kalau kita nak suruh hati hidup di kala itu, maka hidupkanlah malam-malam yang Allah Ta'ala suruh hidup ni. Maka setengah daripadanya ia adalah malam nisfu Sya'ban. Tak usahlah kita bimbang tentang status hadis-hadis yang datang. Walaupun di hadis yang dhaif, tetapi bila bersangatan banyak hadis-hadis yang dhaif berhimpun, dia naik martabat hadis hasan. Dan dia adalah merupakan salah satu daripada makbul dalam konteks ilmu hadis. Oleh yang demikian tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tak usah bimbang tentang hukum masalah meriduklah. Yang berusin sekara je, takut tak buat. Tu je hak rusing.
Jadi semoga Allah Ta'ala taufikkan kita, memudahkan kita supaya malam-malam yang hebat begini janganlah kita lepas peluang, kerana kelebihan yang datang berulang dengan tahun. Kalau tak ada dengan tahun ni, ada kata kita terlepas. Nak tunggu tahun dapat pulak, maka tahun dapat itu adalah belum pasti. Oleh demikian, hak akan datang depan muka ni lah hak nyata rezeki kita. Cawak kotak kemah beradak molek, bulat hati nekat, break dulu sebentar kerja dunia, fokus kepada akhirat. Insya-Allah kita berjaya, tuan-tuan. Aqulu qawli hadza astaghfirullahalazim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.